Okey, kalau tak ada, kita terus kepada konten ataupun silibus kita, di mana kalau kita lihat sepatutnya pada tajuk yang pertama kita sentuh berkaitan dengan sejarah pengurusan hartanah dalam Islam. Okey, jadi seperti mana yang saya maklumkan pada minggu lepas, untuk tajuk yang pertama ni saya tak akan terangkanlah. Jadi kamu tunggu buku tu sampai, kamu baca sendirilah. Dan kalau kamu baca buku tu, kamu tak faham topik yang pertama tu, kamu boleh tanya saya. Okey. Jadi kita akan terus kepada topik yang kedua. Jadi kalau siapa ada buku, kamu boleh buka buku, lihat kepada tajuk yang kedua. Okey, di mana dalam tajuk yang kedua kita, saya ambil stop copy dulu. Okey. Okey, ini buku soft copy dia. Okey, kalau ikut tajuk yang pertama kita, sejarah pengurusan hartanah Islam. Okey, ini kamu baca sendiri. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan masuk bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan konsep harta dan juga hartanah. Jadi kita cuba cover keempat-empat subtopik ini, iaitu yang pertama berkaitan dengan definisi harta, kemudian definisi hartanah, kemudian kita nak lihat kategori harta dan juga kesannya, dan tanggungjawab pemilik harta. Bila kita ada harta, apa tanggungjawab kita? Okey. Okay, kita terus lihat kepada konsep harta. Okey, yang pertama sekali, harta ni kalau kita lihat, dia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan Muslim. Okay. Kadang-kadang ada di antara kita yang anggap bahawa harta ni tak penting. Sebab harta ni, mungkin bagi dia kata harta ni membawa kepada kebinasaan. Harta ni boleh melalaikan. Harta ni seolah macam satu beban kepada kita apabila kita berada di padang mahsyar nanti. Sebab semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin banyak tanggungjawab ataupun persoalan yang Allah akan tanya kepada kita. Okay? Jadi menyebabkan mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahawa harta ni merupakan sesuatu yang tak penting dalam kehidupan. Buat apa cari harta? Kerana akhir sekali bila kita mati, harta kita ni tak akan bawa kita ke sana nanti. Okay? Itu mungkin kita katakan satu pandangan. Okay? Kita tak nafikan ada kebenaran dia, kerana dalam Quran pun jelas Allah sebut dalam Quran, harta itu merupakan satu fitnah ataupun satu ujian kepada kita. Okay? Yang mana kalau kita tidak pandai mengurus tadbir, maka harta itu akan seolah menjadi satu beban kepada kita yang memungkinkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Tapi kita lihat bahawa dalam Islam, harta ni kalau kita lihat, dia merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Okay? Kerana harta ni kita boleh jadikan sebagai satu jambatan, sebagai satu kita katakan hubungan yang membolehkan untuk kita mengambil ataupun untuk kita mengumpulkan sebanyak mungkin pahala yang kita boleh katakan ianya sebagai satu bekalan kita apabila kita berada di alam yang kedua nanti. Okay? Jadi sebab tu kalau kita lihat pula dalam satu hadis Nabi SAW, okay, di mana Nabi sebut idza matat ibnu Adam, apabila mati anak Adam, Nabi kata akan inqata'a amaluhu, akan terputus segala amalannya, melainkan Nabi kata tiga perkara. Okay? Jadi antaranya kita lihat yang pertama, Nabi kata apa? Nabi kata, apa dia yang pertama? Biasa kan dengar hadis kan? Apa dia? Sedekah. Sedekah lagi? Doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Last?
Yang ketiga apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memberi manfaat. Okey. Jadi Nabi kata 3 perkara ni, Nabi kata apa tu? Idza matat ibnu Adam, bila mati anak Adam, bila kita mati maka terputus segala amalan. Okey. Jadi maksudnya amalan yang kita akan bawa di alam akhirat nanti adalah amalan yang kita mula kumpul daripada sejak kita balik sampailah kita mati. Okey. Maka amalan itu semua akan tercatat dalam buku amalan kita. Okey. Dan Nabi kata amalan itu ataupun apa saja yang kita buat itu akan terhenti ataupun pena catatan itu akan terangkat apabila kita mati. Okey. Tapi Nabi kata melainkan 3 perkara, melainkan 3 benda. Jadi 3 benda ni yang Nabi sebut seperti sedekah jariah, kemudian doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang memberi manfaat. Maksudnya 3 benda ni dia tetap akan mengalir kepada kita. Walaupun kita telah berada di alam barzakh. Walaupun kita katakan segala harta yang kita miliki itu telah putus hubungan dengan si mati. Kerana harta yang kita tinggalkan itu bila kita mati sahaja, harta itu dia tidak akan jadi milik kita dah. Dia akan jadi milik waris kita. Tapi Nabi kata 3 perkara ni tetap akan mengalir pahala kepada kita. Maksudnya buku catatan kita tidak akan ditutup. Maksudnya akan berterusan masuk ke dalam buku catatan kita yang Nabi katakan 3 benda ni. Okey. Iaitu Nabi kata yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Okey. Jadi kalau sedekah jariah, ada tak kaitannya dengan harta? Ada kan? Ada. Jelas, sedekah jariah ni para ulama tafsirkan adalah wakaf. Kalau kita buka dalam hadis Nabi itu, maka kita lihat pentafsiran para ulama, sedekah jariah itu ditafsirkan sebagai wakaf. Okay. Jadi bila wakaf, nak tak nak kita kena ada harta. Okay. Sebab tu nak ceritanya bahawa harta ni merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan Islam. Walaupun mungkin ada orang yang beranggapan harta ni dia boleh menyebabkan kita binasa di sana nanti. Ya, itu satu kita katakan ada kebenarannya. Tetapi kita perlu, kita katakan mengambil peluang dengan kita perlu memiliki harta dan kita perlu mencari harta, kerana harta ini boleh menjadi kita katakan pencen kubur kita. Dia pencen. Macam kita kalau orang yang kerja kerajaan kan, maksudnya dia nak dapat gaji dia kena bekerja. Macam saya contohnya. Saya perlu menjalankan tugasan saya baru saya diberi gaji. Tapi bila saya pencen, katakanlah umur saya 60, saya pencen. Bila pencen tu maksudnya saya dah tak mengajar lah. Kerja saya duduk di rumah aja, makan minum, tidur tu je. Tapi walaupun saya makan minum, saya tak mengajar dan sebagainya, tapi setiap bulan saya tetap dapat pencen. Tetap dapat duit tu. Tanpa saya buat apa-apa. Jadi itu yang kita katakan sebagai pencen kubur. 3 benda ni. Dan 3 benda ni kalau kita lihat yang pertama, Nabi sebut sedekah jariah, iaitu wakaf. Maksudnya kita kena ada harta. Jadi dengan harta yang kita ada, maka selagi mana orang manfaatkan harta yang kita wakafkan itu, maka akan mengalir pahala kepada kita apabila kita hidup, dan kalau kita dah mati pun pahala itu tetap mengalir kepada kita. Nampak tak? Contohnya katakanlah kita wakafkan Al-Quran. Kita wakaf Quran. Ini kita wakafkan Quran. Kita wakafkan dekat masjid. Jadi selagi mana ada orang yang baca Quran itu, maka akan mengalir pahala kepada kita. Kita masih hidup lagi, orang baca, mengalir pahala kepada kita sebab kita wakafkan Quran itu, dan Quran itu orang baca. Dan kita mati pun, maka selagi mana ada orang baca Quran, maka akan mengalir pahala kepada kita walaupun kita telah berpindah kepada alam barzakh. Sampailah Quran itu musnah. Kita wakafkan komputer. Selagi mana ada orang manfaatkan komputer yang kita wakafkan itu, mengalir pahala kepada kita walaupun kita dah mati. Sampai bila? Sampai komputer itu rosak ataupun musnah. Jadi kita boleh bayangkan kalau sesuatu harta yang kita wakafkan itu dalam bentuk yang dia payah nak rosak ataupun dalam bentuk yang jangka masa dia sangat panjang, terutama harta ta'alih,
kita wakafkan tanah, kita wakafkan bangunan, kita wakafkan rumah, kita boleh bayangkan tanah itu selagi mana tak berlakunya kiamat, maka selagi itulah akan dimanfaatkan oleh orang ramai. Maka mengalir pahala kepada kita dalam tempoh masa yang sangat lama. Jadi bila kita nak wakafkan tanah ni mungkin kita katakan bukannya satu nilai yang sangat rendah. Dia merupakan satu nilai yang sangat tinggi. Kita nak beli 1 ekar mungkin 100,000, 200,000 yang kita beli dan kita wakafkan kepada katakanlah masjid ataupun kita wakafkan kepada rumah anak yatim dan sebagainya. Okey. Jadi maksudnya kita berbayangkan banyaknya ganjaran pahala kepada kita apabila kita melakukan wakaf, terutama wakaf yang dalam kita katakan dalam bentuk yang berkekalan yang lama. Okey. Jadi kita lihat yang pertama pun Nabi kata sedekah jariah dan ia juga ada kaitan dengan harta. Ya. Kemudian yang kedua, doa anak yang soleh. Ada tak kaitan dengan harta? Doa anak yang soleh ni? Kalau kita lihat, ada tak kaitan dengan harta? Ada tak kaitan dengan harta? Doa anak yang soleh. Tak ada. Tak ada? Tak ada, Ustaz. Tak ada kan? Ada. Cuma kita tak nampak. Okay? Doa anak yang soleh. Okay. Nak dapatkan anak perlu kepada perkahwinan. Okay? Maksudnya kita kena lihat dia punya kita katakan dia punya flow dia tu. Nak dapatkan anak yang soleh, dia bermula dengan kita katakan perkahwinan. Okey. Jadi di situ kita lihat hukum perkahwinan dia ada macam-macam hukum. Walaupun hukum asalnya adalah harus. Okey. Kalau kita tak ada harta, kita tak ada harta, maka mungkin hukum perkahwinan tersebut menjadi makruh. Apatah lagi kalau sampai mendatangkan mudarat kepada pasangan kita, jadi mungkin hukum perkahwinan tersebut jadi haram. Jadi maksudnya dia pergi kepada hukum perkahwinan tu pun, dia juga ada kaitan sedikit sebanyak dengan harta. Kalau kita ada harta, maka tak ada masalah. Jadi hukum perkahwinan itu menjadi sunat ataupun menjadi harus. Macam katakanlah macam kamu sekarang ni kamu sedang belajar, apa hukum perkahwinan ke atas kamu ni? Katakanlah ada kawan kamu daripada grup yang sama ajak kamu kahwin. Jadi apa hukum perkahwinan ke atas kamu ni? Sama-sama mesti belajar ni. Makruh, Ustaz. Makruh. Sebab apa makruh? Sebab belum sampai masa yang sesuai lagi. Belum sampai masa lagi. Lain. Harus. Harus. Sebab apa harus? Kalau berkemampuan boleh je nak kahwin. Kamu student ada ni ya? Ada kemampuan ya? Tak ada, Ustaz. Tak ada. PTPTN kan ada. Bagi saya, kalau kamu dalam alam belajar ni, mungkin hukum perkahwinan tu haruslah. Okey. Nafkah Ustaz, nak risau apa? PTPTN kan ada. Gunakanlah duit PTPTN itu untuk kan kita kan ada PTPTN kan. Katakanlah kawan kita sekelas pun dia juga ada sumber dia PTPTN juga. Kan? Maksudnya kita dengan PTPTN itu cukup untuk sara diri kita, dan katakanlah kawan perempuan kita pun dia pun ada PTPTN cukup untuk sara diri dia. Jadi maksudnya kita kena fahamlah bila kita berkahwin semasa belajar ni, maksudnya yang isteri tu janganlah terlalu mengharapkan semuanya tanggungan itu diberikan oleh suami. Maksudnya kena saling fahamlah. Jadi maksudnya untuk survive, untuk kita katakan hidup tak ada masalah kerana masing-masing ada PTPTN, dan kita boleh kita katakan teruskan kehidupan kita dengan sumber yang kita miliki tadi. So tak ada masalah Jadi maksudnya yang penting kita lihat di sini bahawa yang Nabi kata doa anak yang soleh juga, kalau kita perhatikan secara yang tersirat juga memerlukan kepada harta. Nak kahwin, maka kita katakan ada harta, jadi hukum itu lebih mudah untuk kita. Kemudian dalam kita nak mendidik anak kita, perlu kepada harta untuk kita jadikan dia sebagai anak yang soleh. Okey, jadi kita lihat yang Nabi sebut yang pertama,
berkait rapat dengan harta. Yang kedua juga berkait secara tidak langsung dengan harta. Okey, yang ketiga kita lihat pula ilmu yang memberi manfaat. Ada tak kaitan dengan harta? Ada. Ada. Kan? Macam mana tu? Betul Ustaz. Nak belajar kena ada duit. Anda kamu masuk UiTM ni lah. Kamu nak dapatkan ilmu, sebelum mana kamu boleh memberi ilmu kepada orang. Okay? Jadi bila kita nak menjadi orang yang berilmu, nak menjadi seorang yang alim, orang yang berilmu, maka kalau kita katakan contohnya, kita tak nafikan untuk dapatkan ilmu, kita tak ada harta pun tak ada masalah. Tapi kita katakan kalau kita nak dapatkan ilmu secara pembelajaran formaliti, contohnya kamu nak nak dapatkan, kita katakan ilmu itu secara formaliti, masuk UiTM dan sebagainya, kena bayar yuran dan sebagainya, maka perlu kepada harta. Okay? Kita nak belajar pergi tempat orang, maka perlu harta untuk kita katakan untuk kos perjalanan, kos penginapan, makan minum dan sebagainya. Jadi maksudnya ilmu yang memberi manfaat juga kalau kita lihat juga berkait rapat dengan harta. Okay? Jadi bila kita nak cari ilmu, maka proses pencarian ilmu itu perlukan kepada harta. Dan bila kita ada ilmu, maka bila kita sebarkan kepada orang, kita mengajar orang, kita sampaikan kepada orang, maka selagi mana dia mengamalkan ilmu yang kita berikan kepada dia, maka selagi itulah akan mengalir pahala kepada kita. Okay? Jadi kalau kita lihat di sini, maka beruntunglah kita katakan golongan yang terdiri daripada pengajar. Orang yang mengajar ni beruntung. Sebab apa? Sebab banyak kita katakan pahala dan juga pencen kubur yang dia dapat melalui cara yang ketiga, iaitu ilmu yang memberi manfaat. Okey. Jadi dana yang paling beruntung adalah siapa? Bukannya level kami. Okey, tapi yang saya rasa yang paling banyak beruntung adalah cikgu ataupun tenaga pengajar yang level tadika ataupun yang kita katakan berada di sekolah rendah. Sebab tu jangan kita memperendahkan mereka. Guru tadika kita jangan kita rendahkan dia, kerana banyak ilmu, banyak pahala yang dia dapat daripada kita katakan cara yang ketiga. Kita boleh baca pada hari ini, kita boleh mengira pada hari ini, kita bila kita nampak signboard kita boleh baca, kita katakan kita sembahyang disebabkan kita katakan ilmu yang diberikan oleh guru tadika kita. Macam saya, macam ada anak pun, anak saya boleh sembahyang pun bukanlah saya sangat yang mengajar. Tetapi hasil didikan daripada guru tadika dia. Bukan saya mengajar sangat. Jadi anak saya boleh baca bukan saya yang mengajar sangat. Semua adalah hasil daripada guru tadika dia. Saya hantar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bila masuk sekolah rendah, dia dah boleh baca. Mengira pun basic dia dah ada dah. Jadi maksudnya benda-benda yang basic, bila kita ajar dan dia dapat ilmu daripada kita, kita boleh bayangkan. Dia masuk sekolah rendah, dia boleh baca, dia boleh mengira, hasil daripada didikan kita yang kita katakan guru swatadika tadi. Dia masuk sekolah menengah, kita boleh baca, kita boleh mengira, kita boleh buat macam-macam, hasil daripada ilmu yang kita dapat daripada guru tadika kita. Kita masuk universiti, kita boleh baca buku, kita boleh buat macam-macam, hasil daripada ilmu yang diberikan oleh guru tadika kita. Jadi kita boleh bayangkan betapa banyaknya pahala yang mereka kumpul daripada cara yang ketiga, iaitu ilmu yang memberi manfaat. Bahkan kalau kita dah mati pun, kita bayangkan kita dah mati, kita ajar seseorang itu baca Quran, dan dengan kita ajar dia baca Quran, menyebabkan dia baca setiap hari, mengalir pahala kepada kita, walaupun kita dah mati, dan dia masih lagi baca Quran, hasil daripada didikan kita, maka kita lihat di situ mengalir pahala yang tak putus kepada kita, walaupun semasa kita berada di alam dunia, ataupun kita telah berada di alam barzakh, mengalir pahala kepada kita. Sebab tu beruntung. Sebab tu kalau boleh kita dah ada perancangan untuk kita dapatkan pencen kubur ni. Kalau kita bekerja nanti, kita mungkin channel yang pertama iaitu dengan kita banyakkan buat wakaf. Pada masa sama kita berbakti kepada orang tua kita dapat melalui anak yang soleh. Dan yang ketiga, kita banyakkan, kita katakan mengajar orang. Ada kawan kita yang tak boleh mengaji, kita pun bimbing dia. Daripada Iqra' 1, Iqra' 2, 3, 4 sampai dia boleh baca. Jadi lepas tu dia baca,
mengalir pahala kepada kita. Apatah lagi kalau kita bimbing dia solat. Dia sembahyang hasil kerana bimbingan kita, maka mengalir pahala kepada kita. Ya, jadi itu 3 kita katakan peluang ataupun yang kita katakan sebagai pintu kubur yang perlu kita rancangkan, supaya bila kita mati sekurang-kurangnya adalah mengalirlah pahala kepada kita, terutama dalam catatan buku amalan kebaikan kita. Ya. Jadi sebab tu kalau kita lihat ketiga-tiga yang Nabi sebut ini, secara rumusannya ia sangat berkait rapat dengan harta. Okey. Okey. Nah, itu sebagai kita katakan mukadimah sebelum kita masuk kaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan harta. Okey. Jadi kita pergi kepada takrif harta. Harta dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mal. Okey, dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mal, yang mana ianya berasal daripada perkataan mala. Di bahasa Arab ni dia macam kita katakan bahasa Melayu. Okey. Contohnya macam bahasa Melayu kita permainan, dia ada kata dasar ataupun kata akar daripada perkataan main. Begitu juga dengan bahasa Arab, dia ada kata akar ataupun kata dasar dia, yang mana perkataan mala ini membawa maksud condong. Okey. Dan secara umumnya kita katakan harta dari segi bahasa ianya merujuk kepada apa-apa yang dimiliki dari segala sesuatu. Okey. Dan kalau kita rujuk kamus Dewan pula, harta ini ditakrifkan sebagai barang-barang berharga seperti rumah, tanah dan sebagainya yang dipunyai oleh seseorang ataupun yang dimiliki oleh sesebuah syarikat, pertubuhan dan juga lain-lain. Okey, ini dalam kamus Dewan. Manakala kalau kita lihat menurut seorang sarjana Islam, dia kata harta ini ditakrifkan sebagai segala apa yang dimiliki, sama ada barang itu dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk manfaat seperti emas, perak, binatang ternakan ataupun tumbuhan dan juga hasil pertanian. Okey. Manakala kita lihat kalau Imam Syafi'i pula dia mentakrifkan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh manusia dan ia boleh disimpan dan boleh digunakan ketika mana ia perlu. Okey. Jadi ini kita lihat takrifan harta dari segi bahasa, yang mana kita boleh katakan harta ini ditakrifkan sebagai sesuatu yang ada nilai, yang diingini oleh seseorang, yang mana kita akan gunakan ianya apabila kita berhajat kepadanya. Okey. Kemudian dari segi istilah, kita katakan harta ini ditakrifkan, kita ambil menurut pandangan jumhur ulama, dia kata segala apa yang mungkin ataupun yang dapat diambil manfaat dari adat kebiasaannya. Okey. Dan hal ini juga merangkumi sesuatu yang berbentuk benda ataupun barangan yang dapat dilihat, seperti yang dinyatakan oleh takrifan yang di atas ini, dan juga harta yang meliputi segala faedah dan juga manfaat yang diambil daripada benda dan barangan seperti rumah dan juga kenderaan. Okey. Jadi secara mudahnya kita boleh katakan harta ini dari sudut takrif istilah sesuatu yang kita boleh miliki. Harta ni kita boleh katakan sesuatu yang boleh kita miliki. Maka kalau sesuatu yang tak boleh kita miliki itu tak dinamakan sebagai harta. Contohnya bulan, ataupun matahari, kita tak boleh miliki. Okey. Dan yang kedua, kita boleh kuasai dia. Okey. Jadi harta ni yang pertama kita boleh miliki, yang kedua kita boleh kuasai dia. Jadi kalau burung yang sedang terbang tu, kita tak boleh katakan burung yang sedang terbang itu milik kita. Kenapa? Kerana kita tak boleh kuasai dia. Ataupun kita pergi ke laut dan kita nampak ada sekumpulan ikan yang sedang berenang. Kita pun cakap kat kawan kita, Ali, aku nak jual ikan yang sedang berenang tu kepada kamu. Okay? Maka jual beli itu tidak sah. Kerana apa? Kerana ciri yang kedua kita tidak miliki. Iaitu apa dia? Kita tak boleh kuasai. Melainkan kalau kita kuasai dia, yang tu dah termasuk dalam kita katakan elemen harta. Okay? Contohnya kita dah tangkap burung tu, lepas tu baru kita nak jual lah. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita dah miliki
Yang kedua, kita juga dah kuasai dia. Okey. Kemudian yang ketiga, dia perlu ada ciri apa dia? Sesuatu yang boleh memberi manfaat. Maksudnya benda ni boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Okey. Jadi kalau sesuatu itu tidak boleh memberikan manfaat, maka itu juga tidak dinamakan sebagai harta. Contohnya apa? Contohnya macam sebutir beras. Beras kan? Beras tu sebutir sahaja. Jadi adakah sebutir itu dapat memberi manfaat? Tidak. Jadi maksudnya ia tidak dinamakan sebagai harta. Okey. Kemudian yang keempat, tiada halangan syarak. Maksudnya apa? Maksudnya Islam tidak mengharamkan ataupun tidak menghalang daripada kita memiliki harta tersebut. Okey. Jadi bila sesuatu harta itu ada keempat-empat elemen ini, iaitu kita boleh kuasai, yang kedua kita boleh miliki, yang ketiga kita boleh manfaatkan, yang keempat tidak ada halangan syarak, maka inilah yang dinamakan harta menurut perspektif Islam. Okey, jelas Okey. Kalau salah satu daripada empat elemen ni tak ada, yang tu tak dinamakan sebagai harta. Contohnya, kita boleh miliki, kita boleh manfaat, kita boleh miliki, kita boleh manfaat, kita boleh kuasai dia, tetapi yang keempat ni tak cukup, iaitu apa? Ada larangan hukum syarak. Contohnya katakanlah babi contohnya. Kita nampak babi masuk dalam UiTM. Dekat padang kat bawah tu kita lihat banyak padang yang dah dirosakkan oleh babi tu kan, dia sondor dan sebagainya. Kita pun nampak babi masuk UiTM. Okey, kita pun kejar babi tu. Kita kejar, so kita dapat tangkap dia. Kita dapat tangkap dia. So kat situ dah ada elemen dah, iaitu kita dapat miliki. Okey. Kemudian yang kedua, babi biasanya tak ada milik orang lah kan, sebab dia kita katakan haiwan yang hidup di dalam hutan ni kan. So kita dapat miliki dia dan kita dah dapat kuasai dia. Okey. Kemudian yang ketiga, babi ada tak manfaat? Ada. Bahkan kita lihat sekarang ni banyak produk komestik ke, produk makanan ke, minuman ke, perubatan ke, banyak diambil daripada enzim babi. Maksudnya babi ada manfaat. Okey, cukup dah 3 syarat ni. Tetapi disebabkan dalam Al-Quran Allah sebut hurrimat alaikumul maitata waddam walahmul khinzir. Okey, Allah sebut diharamkan ke atas kamu bangkai, darah dan juga babi. So ada pengharaman dalam Quran, maka babi ini tidak diiktiraf oleh syarak sebagai harta. Okey. Boleh Setakat ni ada soalan nak tanya? Ni semua dah tidur ke aku seorang cakap ni? Okay, setakat ni ada? Tak ada Ustaz. Tak ada. Ada? Tak ada. Okay, tak ada Okay. Okay, tak ada. So, okay. Itu yang kita katakan sebagai harta, itu secara mudah lah. Okay. Kemudian yang kedua, kita lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan hak tanah. Okay. Hak tanah ni mudah aja. Hak tanah ni kalau kita lihat kat sini, maksudnya kalau dalam KTM dia kata segala apa yang merangkumi muka bumi. Okay. Mudah ceritanya macam inilah. Hak tanah ni apa sahaja yang melekat di bumi, itu kita katakan sebagai hak tanah. Okey. Maksudnya ini bumi kan? Ini bumi. Segala apa yang melekat di bumi, maksudnya di bumi ni maksudnya tanah lah. Okay, sama ada ianya berada di atas tanah ataupun ianya berada di permukaan tanah ataupun ianya berada di dalam tanah. Itu semua kita namakan sebagai hak tanah. Okey. Jadi contohnya katakanlah kita beli tanah. Ya, kita beli tanah dekat sebelah katakan UiTM. Kita beli tanah sebanyak 1 ekar. Ya. Jadi bila kita beli tanah tersebut, maka
yang kita miliki ialah apa sahaja yang melekat di atas tanah tersebut. Sama ada yang melekat di atas tanah, seperti katakanlah kita beli tanah, kat situ ada pokok, mungkin kat situ adanya bangunan, adanya rumah, ada apa lagi, ada rumput, okey. Apa lagi? Kalau bawah tanah mungkin dalam tu ada air, mungkin ada kita katakan bahan-bahan galian. Okay? Jadi apa sahaja yang berada, yang melekat di atas tanah, sama ada yang melekat di atas tanah ataupun yang melekat di dalam tanah, semuanya itu adalah merupakan milik kita. Okay? Sebab apa? Sebab ianya dianggap sebagai hak tanah. Jadi bila kita beli sesuatu benda, kita beli sesuatu, kita katakan aset dan sebagainya, tanah dan sebagainya, maka apa sahaja yang berada di atas tu, ia merupakan milik kita. Jadi itu yang kita nampak secara jelas berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan tanah, dengan hak tanah. Okey, boleh? Okey. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita nak lihat pembahagian harta dan juga kesan dia. Okey. Jadi kita lihat yang pertama, ada ulama yang membahagikan harta kepada dua. Okey, iaitu yang kita katakan sebagai harta mutakawam dengan harta ghair mutakawam. Okey, harta mutakawam adalah harta yang bernilai. Mutakawam ni maksudnya bernilai. Okey, ghair tidak, mutakawam tidak bernilai. Maksudnya pembahagian yang pertama, para ulama bahagikan harta kepada harta yang ada nilai. Yang kedua adalah harta yang tidak ada nilai. Okey. Jadi harta yang bernilai ni, harta mutakawam ni maksudnya semua harta yang memenuhi 4 syarat tadi. Maksudnya kita boleh miliki, kita boleh kuasai, kita boleh manfaatkan dan tidak ada larangan dari segi hukum syarak. Jadi kalau cukup 4 elemen tersebut, maka ini dinamakan sebagai harta mutakawam, harta yang bernilai, harta yang diiktiraf oleh syarak sebagai pemilikan yang sempurna bagi kita. Okey. Manakala kalau tidak cukup ke 4 elemen tadi, yang tu semua dia termasuk dalam harta ghair mutakawam. Harta yang tidak patuh ataupun harta yang kita katakan harta yang tidak bernilai, harta yang tidak diiktiraf oleh hukum syarak sebagai pemilikan yang sempurna bagi kita. Seperti apa? Ikan di laut, bagaimana kita tak kuasai, yang tu bukan harta mutakawam. Burung yang berada di udara, selagi mana kita tak tangkap, selagi itu dia tidak dianggap sebagai harta yang bernilai. Ataupun binatang buruan yang berada di hutan. Kita masuk hutan, kita nampak ada katakanlah macam pelanduk lain. Tak boleh kita jual beli pelanduk tu dengan kawan kita. Aku jual pelanduk tu yang lain tu pada kau dengan harga 4,000. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bukan harta kita, itu bukan harta mutakawam. Jadi bila bukan harta mutakawam, dia bukan merupakan milik kita. Jadi mana boleh kita jual sesuatu yang bukan milik kita. Okey? Ataupun yang diharamkan seperti arak dan juga babi. Okey? Jadi ini kita katakan harta mutakawam dengan harta ghair mutakawam. Okey, jelas Okey. Kita bukan nak lihat sangat pembahagian ni. Yang kita nak lihat adalah kenapa para ulama dia bahagikan harta kepada harta mutakawam dengan harta ghair mutakawam. Kenapa para ulama kan pecahkan ini harta bernilai dan ini harta tidak bernilai. Okey. Jadi kat sini kita lihat ada 4 sebab ataupun kesan kenapa para ulama membahagikan harta kepada harta mutakawam dengan harta ghair mutakawam. Okay, yang pertama sekali adalah dari aspek kesahihan sesuatu kontrak. Okey. Jadi sebab tu senang. Kalau harta ni harta yang bernilai, sebarang kontrak yang berlaku adalah sah. Kalau kita jual beli, yang mana barang yang kita jual itu terdiri daripada harta ghair mutakawam, maka kontrak itu tidak sah. Jadi itulah kita lihat para ulama dia bahagikan harta, ini harta mutakawam, ini harta ghair mutakawam. Jadi kalau kita transaksi apa sahaja ke atas harta mutakawam, maka transaksi tersebut adalah sah. Sama ada kita transaksi jual beli ke, kita transaksi hibah ke, kita transaksi ijarah ke dan sebagainya, maka transaksi itu adalah sah. Kerana apa? Kerana subjek akad itu terdiri daripada harta yang bernilai, yang diiktiraf oleh syarak sebagai milik sempurna bagi seseorang. Okey, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah dari aspek ganti rugi. Okey. Katakanlah kita masuk kedai Acong. Kita masuk kedai Ali. Kita pergi kedai Ali. Kemudian masa kita nak cari bahan ataupun kita nak cari barang ke, kita terpecahkan botol arak yang ada di kedai dia. Kita masuk kedai Ali, kemudian masa kita nak cari bahan, kita nak ambil air minuman dan sebagainya, kita terjatuh botol arak yang berada dalam katakanlah peti sejuk tu. Jatuh pecah. Okey. Jadi bila jatuh pecah, maksudnya perlu tak kita bayar ganti rugi? Jadi di sinilah kita lihat. Bila ulama bahagikan harta kepada harta mutakawam dengan harta ghair mutakawam, maka kat sini dia ada implikasi dia. Kalau harta ini harta mutakawam, maka para ulama kata wajib bayar ganti rugi. Okay. Tapi kalau harta ini harta ghair mutakawam, contohnya tadi dia pecahkan botol arak, pecah, maka arak adalah merupakan harta ghair mutakawam. Jadi perlu tak kita bayar ganti rugi? Jawapannya adalah tak perlu. Sebab apa? Sebab syarak tidak mengiktiraf arak itu ataupun barang itu sebagai harta yang bernilai. Jadi maksudnya dia tidak ada nilai, dia tidak ada kita katakan kesan dari segi hukum syarak. Kita pecahkan kan, kita rosakkan dia, kita sengaja tak sengaja ke, maka dia tidak memberi kesan kepada kita katakan kepada perbuatan kita tu. Okey, tapi janganlah kita buat dekat sini. Contohnya kamu masuk kedai mana? 7E ke, kan? Pergi Speedmart ke, kamu nampak botol arak, oh ini harta ghair mutakawam, baru belajar tadi dengan ustaz. Kamu pun ambil, kamu pecahkan. Jangan buat pasal. Sebab apa? Sebab tak habis lagi cerita dia. Kerana kalau kita lihat kat sini, saya nak share sikit. Mana slide Okey. Okey, nampak? Okey. Kat sini ada sedikit kita katakan perbincangan para ulama. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, di sisi orang Islam, apa sahaja yang terdapat larangan sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya tidak diiktiraf oleh syarak sebagai harta. So kalau kita masuk kedai Ali, kedai Abu dan sebagainya, kita rosakkan ke ataupun kita musnahkan sesuatu yang tidak diiktiraf oleh syarak sebagai harta, maka tak perlu kita nak bayar ganti rugi. Okey, ini dari segi kita katakan hukum syarak. Tapi kalau ikut hukum sivil di negara kita, kalau kita rosakkan katakanlah kedai itu kedai Ali, kita boleh rosakkan, Ali buat komplain ataupun dia panjangkan cerita dekat mahkamah, itu sivil punya lah. Okay? Maksudnya ini kita nak lihat dari segi pendekatan Islam macam mana. Okay? Tapi kita lihat, kalau di sisi orang ke Islam, kita masuk kedai Acong, kita pergi Speedmart, kita pergi 7E, yang mana kita lihat Speedmart 7E ni kebanyakannya owner dia adalah orang bukan Islam. Okay, jadi kita nak lihat kat sini, adakah barang yang berada di dalam kedai tersebut diiktiraf oleh syarak sebagai harta ataupun tidak. Okay, kat sini kita lihat para ulama berbeza pandangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali, mereka berdua ni mengatakan bahawa harta yang diharamkan oleh syarak tidak diiktiraf sebagai harta sama ada untuk orang Islam ataupun orang bukan Islam. Jadi maksudnya apa sahaja pengharaman dalam Islam, maka ianya tidak diiktiraf sebagai harta sama ada di sisi orang Islam ataupun di sisi orang bukan Islam. So kalau ikut pandangan ni, kalau kita masuk kedai Acong pun kita pecahkan ke ataupun kita rosakkan ke, maka tak perlu bayar ganti rugi. Okey, tapi kita lihat pula pandangan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik.
Okey, jadi apa sahaja yang diharamkan dalam Islam, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, maka ianya tidak diiktiraf sebagai harta di sisi orang Islam sahaja. Tetapi di sisi orang bukan Islam, ianya diiktiraf sebagai harta. Contohnya kalau kita lihat di negara kita, kita ni mana satu pandangan yang kita nak ambil. Maka bagi saya kita lebih harmoni kita mengambil pandangan yang kedua kerana kita hidup secara masyarakat majmuk. Ada orang Islam, ada bukan Islam, dan bukan Islam pun agak ramai. So untuk harmoni kita mengambil pandangan yang kedua, yang mana kita mengambil pandangan bahawa Islam mengiktiraf pemilikan harta yang dimiliki oleh mereka walaupun ada terdapat larangan dari segi syarak. Okey, sebab tu kalau kita rosakkan, wajib untuk kita bayar ganti rugi. Okey. Boleh silakan. Boleh Ustaz, boleh. 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 Okey, saya tanya. Ada? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita berhenti setakat harta sampai mana tadi? Sampai harta mutakawam dengan harta ghair mutakawam sampai 40 dah. Okey, 40. Cukuplah setakat tu Ustaz, Ya. Ustaz, boleh sambung lagi dua sebab tak kenapa ada dua jenis harta? Kan ada 4 sebab. Ada lagi 2 sebab. Ustaz boleh ada sambung 2 tak sebab, ya. sikit? Sekejap. PDF. Ya. Okey, yang ni kan. Ni. Sama je. Ya, ni sama je. Saya dah terangkan ni. Yang pertama sah buat akad tabarruk. Okay, akad tabarruk ni maksudnya akad secara sukarela. Yang ni maksudnya pemberian tanpa balasan. Sedekah, hibah, wakaf, hadiah. Okey. Ataupun akad muawadah. Yang ni yang ada kita katakan timbal balas. Okey. Jadi maksudnya sebarang kontrak sama ada melibatkan kontrak tabarruat. Contohnya kita wakafkan, kita hibahkan, kita sedekahkan. Okey. Kalau ianya melibatkan harta mutakawam, hukumnya adalah sah. Ataupun melibatkan akad muawadah. Contohnya jual beli, ar-rahnu dan sebagainya, itu juga merupakan kontrak yang sah. Okey. Yang kedua, lawan dia lah. Tidak sah membuat kontrak ke atas harta ghair mutakawam. So kalau kita hibahkan, kita sedekah, kita katakan duit yang kita dapat daripada sumber yang haram, duit judi, maka tak sah lah pemberian tersebut. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, wajib membayar ganti rugi di atas kerosakan harta mutakawam. Kalau kita rosakkan masuk kedai ahli, kita pergi ke rumah ahli, kita pergi pecahkan barang-barang yang berada dalam rumah dia, yang mana barang itu diiktiraf oleh syarak sebagai harta mutakawam, wajib untuk kita bayar ganti rugi. Okey. Tapi tidak wajib, kemudian tidak wajib bayar ganti rugi di atas kerosakan harta mutakawam. Kalau harta ghair mutakawam, tak wajib bayar ganti rugi, tapi menurut Imam Abu Hanifah wajib diberi ganti jika harta itu milik orang bukan Islam. Ini yang saya terang tadi. So saya rasa empat ni dah dijelaskan secara detail tadi. Okey, ada nak tanya? Ya. Ada yang nak tanya? Kena lajak air. Lajak air kita lajak sikit ya. Okey. Kita pergi kepada yang kategori yang kedua. Okey. Iaitu harta mangkul dengan harta ghair mangkul. Dia macam ni. Harta mangkul ni harta alih. Okey.
Harta ghair mangkul ataupun aqar ini harta ta'lih. Senanglah harta mangkul ni harta alih, harta yang boleh dialihkan macam komputer, buku dan sebagainya tu kita katakan sebagai harta mangkul, harta alih. Kemudian harta ta'lih ni harta yang tak boleh kita alih lah, seperti tanah, bangunan, okey, ataupun dalam buku dia kata pokok ni pokok yang besar lah. Kalau pokok yang kita katakan pasu tu, yang tu kita katakan harta mangkul. Sebab apa? Kita boleh alihkan. Harta aqar ni harta yang tak boleh kita alihkan, ataupun kalau kita nak alihkan dia boleh membawa kepada kerosakan terhadap fizikal harta Tuhan tu, harta tak aqar, harta apa tu aqar, harta ghair mangkul, harta tak alih. Okey. Cuma kita bukan nak bincang sangat apa dia harta mangkul, apa dia harta aqar. Kita nak lihat kenapa para ulama bahagikan harta kepada harta alih dan harta tak alih. Itu yang kita nak lihat. Sebab apa? Sebab dia mesti ada implikasi hukum kat situ. Okey. Ada banyak ni. Okey, yang pertama. Dia kata apa? Yang pertama, hukum syufa'ah berlaku pada kedua-dua harta aqar dengan harta mangkul. Kejap. Ini saya rasa tak berapa nak betul ni rasanya. Okey. Tak silap saya rasa dia hanya berlaku kepada harta aqar sahaja. Okay, so tolong betulkan. Kalau yang dari buku tu tolong kamu potong ke lain ya. Sebab syufa'ah ini dia hanya berlaku kepada harta aqar sahaja. Sebab tu para ulama dia bezakan. Ini harta aqar, ini harta mangkul. Kenapa? Kerana hak syufa'ah ini hanya tertakluk kepada harta aqar sahaja. Okey. Syufa'ah tu apa? Syufa'ah tu sekejap. Mana saya nak terangkan ya. Kalau ada whiteboard senang, saya nak lukis. Ni saya nak lukis pakai apa? Apa? Ada ni tak? Pen. Pakai masa apa ni? Okey. Sudah. Okey, macam ni. Katakanlah sebidang tanah, ya, sebidang tanah seluas 1 ekar. Okey, sebidang tanah seluas 1 ekar. Yang mana tanah itu dimiliki oleh 2 orang. Okey, dengar baik-baik ya, supaya kamu nampak. Kalau ada whiteboard senang saya nak lukiskan. Maksudnya sebidang tanah seluas 1 ekar yang mana tanah ini dimiliki oleh 2 orang. Katakanlah milik A dan juga milik B. Milik A dan juga milik B. Okey. Cuma tanah ni belum dipecah lot lagi. Maksudnya belum kita katakan pecah lot ni apa? Belum diletakkan sepadan lagi. Okey. Belah mana tak tahu. Yang penting A bahagian dia separuh, setengah ekar, B bahagian dia setengah ekar. Dekat mana bahagian dia? Tak tahu. Sebab apa? Belum dipecah lot lagi. Okey, setakat tu jelas okey. Maksudnya sebidang tanah yang seluas 1 ekar dimiliki oleh 2 orang, yang mana setiap orang ni memiliki setengah ekar, seorang lagi setengah ekar, tapi bahagian mereka yang mana? Tak tahu. Okey. Maksudnya belum dipecah lot lagi, belum ada sepadan lagi. Okey. Sekarang ni isu dia, katakanlah A ni dia jual bahagian dia setengah ekar tu kepada C. Okey. Tanpa pengetahuan B. Okey. Jadi
persoalan dia, adakah jual beli tersebut sah ataupun tak sah? Sah ke tak sah? A, dia jual bahagian dia setengah hektar tu kepada C tanpa pengetahuan B. Sah ke tidak? Tak sah. Tak sah pula. Apa tak sah? Tanpa persetujuan. Sebab apa? Tanpa persetujuan. Tanpa persetujuan. Okey. Ada pandangan lain? Zaid? Siapa yang tak buka video ni memang aku panggil nama. Zaid? Ya Ustaz. Sah ke tak? Sah ke tak? Tak sah. Sebab apa? Sebab tak dapat persetujuan. Tak dapat persetujuan. Okay, tak apa, kita tanya pandangan orang lain pula. Natasha? Saya ke? Yelah. Siapa lagi Natasha ada kelas ni? Sah ke tak? Tak boleh ulang balik soalan tadi. Betul. Kamu dengar tak dengar? Saya tadi ada hal sikit. Saya tak boleh dengar sangat soalan ni. Tak apalah, nanti tengok kemudian. Siapa lagi? Dia sorok ni orang yang tak buka ni. Okey. Jasmine. Jasmine? Tak ada. Alright, tak ke mana ni? Aina? Aina Rashid? Line dia slow Ustaz. Line dia slow. Okey. Jadi sah ke tidak? Ramai yang jawab tadi. Tak sah kan? Jadi jawapan dia adalah sah. Sebab apa? Sebab dia jual portion dia. Kan? Dia bukan jual bahagian orang lain, tapi dia jual bahagian dia setengah hektar. Jadi jual beli itu adalah sah. Okay? Walaupun tanpa pengetahuan B. Okay, jadi bila jual beli itu sah, maka apa kesan dia? Kesan dia adalah C merupakan pemilik, kita katakan C merupakan rakan kongsi baru kepada B, betul tak? Okay? Kan? Bila transaksi itu sah, maksudnya C merupakan rakan kongsi baru kepada B. Okey. Kemudian lepas tu, katakanlah bila B datang dekat tanah tu, dia tengok ada orang lain datang kat tanah tu. Kan? Lepas tu B pun tanya, kamu ni siapa? C pun jawab, aku adalah rakan kongsi kamu yang baru sebab aku beli separuh bahagian ni daripada A. Maka ketika itu B baru tahu bahawa A dah jual bahagian dia kepada C. Okey. Jadi dalam keadaan yang sebegini, Islam memberi hak kepada B untuk mendapatkan, kita katakan untuk memiliki sebahagian ataupun separuh hektar tadi yang telah dijual kepada C. Okay. Jadi apabila B dapat tahu, maksudnya di sini secara tak langsung Islam bagi hak yang namanya dia adalah hak syuf'ah. Okay. Apa dia hak syuf'ah? Hak syuf'ah adalah hak untuk mendapatkan semula bahagian yang telah dijual oleh rakan kongsi lama dia. Okey. Jadi B ni kalau dia nak dapatkan setengah hektar lagi, dia ada banyak cara. Betul tak? Okay, yang pertama, cara apa dia? Yang pertama cara apa? Yang pertama cara minta si itu jual kat dia. Itu cara yang paling mudah kan?
Okay, katakanlah B ni dia memang nak miliki setengah hektar lagi supaya dia dapat memiliki 100% pemilikan atas tanah tu. Jadi cara dia yang pertama, dia runding dengan C supaya C pula jual setengah hektar tu kepada dia. Okey. Kalau C dia kata tak apalah kalau macam tu, kalau kamu nak dapatkan setengah hektar lagi, aku jual kepada kamu, selesai ada masalah. Okey, tak timbul hak syufa'ah. Okey. Tapi kalau si kata, aku tak nak jual kat kamu, aku nak juga setengah hektar ni. Maka di sini dah kita lihat Islam bagi hak yang namanya adalah hak syufa'ah, iaitu hak untuk dapatkan semula setengah hektar tu daripada C. Walaupun kalau kita lihat, maksudnya apa? Seseolah ada paksaan. Sedangkan dalam jual beli kalau ada unsur paksaan, jual beli itu tidak sah. Okay? Tetapi disebabkan ada hak yang namanya hak syufa'ah, walaupun secara paksaan, maka jual beli itu adalah sah. Okey, clear? Tapi kena ingat, bila sebut hak ni bukannya kita boleh terus ambil, bukan boleh kita terus transfer dia kat dia. Tak, kita bila sebut hak, kita nak dapatkan hak kita, tempatnya di mana? Kat mana? Tempatnya di mahkamah. Maksudnya kita nak tuntut hak syufa'ah itu, bukan boleh kita terus ambil setengah hektar tu secara paksaan. Dia mesti melalui proses mahkamah. Jadi kita kena mohon di mahkamah dan kita buat permohonan hak syufa'ah. Jadi hakim akan melihat sama ada kita ni memang berhak ke atas hak syufa'ah itu ataupun tidak, kerana hak syufa'ah itu ada syarat-syarat yang lain. Okay? Jadi kalau hakim melihat segala syarat-syarat dalam syufa'ah itu kita cukup, maka hakim akan meluluskan permohonan hak syufa'ah. Jadi mahkamah ataupun hakim akan menggunakan kuasa yang ada pada dia untuk seseolah memaksa C untuk jual sebahagian ataupun setengah hektar itu kepada A. Okay? Jadi nak tak nak C terpaksa jual walaupun dia memang tak rela dan dia tidak ikhlas. Tetapi disebabkan kuat kuasa undang-undang, maka dia terpaksa jual. Walaupun terpaksa jual, tetapi transaksi tersebut tetap dianggap sebagai sah. Kerana apa? Kerana dia melibatkan hak syufa'ah tadi. Dan hak syufa'ah ini dia hanya tertakluk kepada harta tak alih sahaja. Sebab tu para ulama bahagikan harta kepada harta alih dan harta tak alih. Kerana harta tak alih itu ada hak syufa'ah di situ. Okey. Boleh? Jelas Okey. Kemudian yang kedua ni mudahlah. Kedua-dua jenis harta boleh diwakafkan menurut jumhur ulama. Ni okey, tak ada masalah. Okey, kemudian yang ketiga, wasi tak boleh jual harta akar kecuali wujud sebab-sebab yang dibenarkan syarak, dan setelah habis harta alih dijual, tetapi harus menjual harta mangkul jika ada keperluan dan juga maslahah bagi kanak-kanak tersebut. Okey. Yang ni macam ni. Maksudnya wasi ni kita katakan sebagai trustee lah, pemegang amanah. Pemegang amanah dia macam ni. Dia setiap orang daripada kita, pada asalnya kita ada hak yang diberikan oleh Islam yang kita namakan sebagai hak tasarruf harta. Hak untuk uruskan harta. Okay, bila kita cukup syarat. Contohnya kita berakal, kita sudah balik, maka kita ada hak untuk uruskan harta kita. Macam kamu kan. Kamu cukup syarat sebagai seorang yang kita katakan ahli tasarruf. Maksudnya orang yang ada kelayakan untuk menguruskan harta sendiri. Sebab apa? Sebab kamu berakal. Dan juga kamu dah balik. Okay? Jadi bila cukup syarat tersebut, kita dianggap sebagai orang yang ada keahlian untuk melakukan sesuatu transaksi. Sama ada jual beli ke hibah dan sebagainya, itu pulang kepada kita. Okay? Sebab apa? Sebab benda tu harta kita. Okay. Tapi ada setengah keadaan di mana kita hilang hak pengurusan harta itu. Okay? Disebabkan sebab-sebab yang dibenarkan oleh hukum syarak. Contohnya, kita gila. Kita gila. Kita umur
30 tahun. Maksudnya kita dah lepas daripada bala. Tapi disebabkan kita gila, maka kita hilang keahlian untuk uruskan harta. Ataupun kita belum bala lagi, maksudnya kita baru 4 tahun, 5 tahun. Tapi kita ada harta. Maka di situ kita dihalang untuk uruskan harta. Ya. Jadi siapa yang bertanggungjawab untuk uruskan harta orang yang dihalang ni? Itu yang dinamakan sebagai wasi, iaitu pemegang amanah ataupun orang yang diberi kepercayaan untuk uruskan harta mereka yang ditahan hak pengurusan oleh syarak. Okey. Jadi apabila para ulama bahagikan harta kepada harta aqar dan harta mangkul. Okey. So bagi wasi ni, kita katakanlah saya sebagai pemegang amanah terhadap harta anak yatim ataupun harta wang gila tadi, katakanlah macam kanak-kanak tadi dia nak masuk sekolah. Katakanlah kanak-kanak ni dia anak yatim, dia kematian mak ayah dia mati dan keadaan dia masih kecil. Umur 3 tahun dia kehilangan mak ayah dia. So dia anak yatim dan dia mewarisi harta daripada kita katakan daripada mak ayah dia, harta pusaka. Jadi tapi kanak-kanak tersebut dia tidak ada hak untuk uruskan harta, maka hak itu diserahkan kepada saya, jadi saya sebagai seorang wasi. Okey. Jadi katakanlah kanak-kanak tadi dia nak masuk sekolah, kan? Jadi maksudnya bila nak masuk sekolah perlu beli beberapa barang-barang keperluan. Okey, contohnya baju sekolah, buku sekolah dan sebagainya. Jadi saya sebagai wasi, saya tak boleh jual harta ta'alih kanak-kanak tersebut. Okey. Tetapi kalau harta alih saya boleh jual dengan syarat ada keperluan dan ada maslahah kepada kanak-kanak tersebut. So saya sebagai wasi, maksudnya kalau kanak-kanak tu nak masuk sekolah, so saya boleh jual lah. Contohnya budak tadi dia ada, katakanlah dia ada barang kemas. So saya boleh gadakan barang kemas tu, saya boleh jual barang kemas tu dapat duit, dan duit tu saya gunakan untuk bayar yuran, beli baju sekolah dan sebagainya. Jadi maksudnya harta kita katakan harta alih ni dia lebih mudah sikit untuk kita uruskan. Tapi kalau kita nak jual harta tak alih, dia agak sukar kerana untuk kita nak jual harta tak alih, dia boleh jual tetapi dengan syarat kena dapat kelulusan daripada mahkamah. Contohnya kanak-kanak tadi dia sakit, yang mana kos perubatan dia tak ada, kita katakan kepakaran dia tak ada di Malaysia, perlu hantar dekat UK. Jadi memerlukan kos yang tinggi, mungkin 1 juta, 2 juta. Jadi kita pun lihat, harta alih tak cukup, menyebabkan kita terpaksa jual tanah yang dia miliki. Tanah ni harta tak alih kan? So kita boleh jual, tapi dengan syarat perlu dapat kebenaran daripada mahkamah. Jadi sebab tu kita lihat para ulama dia bahagikan harta kepada harta mangkul dan harta alih dan harta aqar supaya memudahkan kepada wasi untuk diuruskan harta. Kerana kalau harta mangkul, harta alih ni dia boleh jual apabila dia melihat adanya keperluan untuk kanak-kanak tersebut. Tapi kalau harta tak alih, dia tak boleh jual, melainkan dengan syarat kena dapat kelulusan daripada mahkamah. Okey, boleh Okey. Setakat ni ada soalan ada? Ada nak tanya? Kita berhenti setakat harta aqar dan harta mangkul. Jadi tolong ingatkan saya, minggu depan kita ada satu lagi pembagian harta, nanti kita akan sambung pada minggu depan.